السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni tajuk kita yang berkaitan dengan isu-isu syariah. Tajuk kita adalah berkenaan dengan kekeliruan yang sering berlaku berkaitan dengan pengurusan mayat. Malam ni kita akan melihat kekeliruan yang sering kali berlaku berkaitan dengan mayat dan pengurusannya. Tujuan kita memilih tajuk ini supaya kita dapat melihat perbahasan-perbahasan para ulama, yang mana satukah kesilapan yang fatal, kesilapan yang tak sepatutnya kita lakukan, ataupun yang mana satukah masih lagi dalam ruang lingkup perbezaan pendapat di kalangan para ulama dan sebagainya. Tujuannya supaya setiap kali kita beribadat dan juga kita bermuamalat, kita berinteraksi berkaitan dengan pengurusan mayat dan seumpamanya, maka kita akan memilih yang terbaik, kan? Sama ada untuk ahli keluarga kita yang meninggal dunia ataupun untuk kita sendiri. Jadi ini antara perkara yang kita akan sentuh, dan kebanyakan apa yang saya akan sebut pada malam ini adalah banyak dipetik daripada tulisan Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani dalam Majmu' Fatawa dia. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertamanya adalah berkaitan dengan kita berdoa meminta dengan mayat. Ini isu yang pertama, kan? Hukum kita meminta dengan mayat supaya mayat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pihak kita. Baik. Maksud dia macam mana? Contohnya, kita pergi ziarah kubur. Sama ada kubur itu kubur ahli keluarga kita ataupun kubur yang dianggap sebagai kubur keramat, kubur para wali, aulia dan seumpamanya. Kita sampai dekat kubur itu, kita kata, wahai syekh, kan, ataupun wahai fulan, berdoalah, mintalah kepada Allah untuk aku sekian-sekian. Kita biasa kita minta doa,
kita kata ya Allah, kan, itu yang biasa kita minta, Allahumma, kan, ataupun Rabbana, ataupun ya Rabb, itu yang biasa kita doa. Sekarang ni isu dia, kita pergi dekat kubur, sama ada kubur itu kubur ahli keluarga kita ataupun yang dianggap sebagai aulia, wali-wali Allah, kita kata wahai syekh ataupun wahai fulan, berdoalah, mintalah kepada Allah untuk aku sekian-sekian. Baik, pasal apa tuan-tuan kita ambil isu ni sebagai isu yang pertama? Sebab sebelum ni dalam negara kita, isu ni adalah isu yang very straightforward. Dulu isu ni semua orang tahu ini ajaran sesat. Banyak berlaku di Melaka, Pulau Besar, Melaka dan sebagainya. Tapi lately, kebelakangan ini, amalan seperti ini dikaitkan dengan amalan tarikat yang tertentu, sehingga menyulitkan kita untuk kita bagi penerangan kepada masyarakat tentang silapnya amalan ini. Jadi malam ni kita akan lihat bagaimana para ulama membahaskan amalan yang sedang disuburkan, yang sedang disebarluaskan kembali dalam masyarakat kita. Sedangkan tok-tok guru kita zaman dulu sudah berjaya ataupun hampir berjaya menghapuskan amalan ini. Sekarang ni amalan ini kembali semula, kan, diamalkan ataupun dipopularkan. Baik, apa hukum dia? Kita pergi dekat kubur aulia ataupun kubur ahli keluarga kita, kita kata wahai fulan ataupun wahai syekh, berdoalah kepada Allah sekian-sekian. Para ulama berbeza pendapat tentang amalan ni. Kita tengok dulu. Para ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapat yang macam mana? Sebahagian ulama mengatakan bahawa amalan ini adalah syirik akbar. Itu yang pertama. Pendapat yang pertama kata, siapa yang doa macam ni, dia tidak doa direct kepada Allah, dia tak kata ya Allah, ya Tuhanku, dia tak kata Allahumma, dia tak kata ya Rabb dan sebagainya, tapi dia pergi tukar yang kata ya Allah tadi kepada nama orang yang dah mati, wahai syekh sekian-sekian. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahawa ini adalah syirik akbar. Apa makna syirik akbar? Syirik akbar makna syirik yang besar. Apa implikasi dia? Implikasi dia terbatal syahadah. Itu syirik akbar. Akbar ni makna syirik yang lebih besar. Kabir, kita sebut kabir bahasa Arab lah, dalam lughah fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab makna dia syirik yang besar. Kesan dia apa? Kesan dia membatalkan Islam. Itu bahaya. Siapa yang kata bahawa ini syirik akbar? Antaranya ulama Najd. Tuan-tuan tengok belah Arab Saudi itu, Najd. Dan sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa dia tidak syirik akbar. Dia tidak syirik akbar. Tetapi walaupun tidak syirik akbar, dia tetap berdosa. Pendapat yang kedua kata dia tidak syirik, tapi dia berdosa. Dan dosa ni bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab apa dosa besar? Sebab dia membawa kepada syirik akbar. Apa beza antara dua pendapat ni tuan-tuan? Apa beza? Pendapat yang pertama kata, siapa yang buat macam ni, syirik. Pendapat yang kedua kata, dia tidak syirik, dia dosa besar, tapi boleh membawa kepada syirik. Tuan-tuan nampak kan? Nampak dia punya perbezaan itu. Maka di sisi ulama seperti Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani, dia kata apa dalam majmuk fatwa dia? Dia kata bahawa di sisi dia pendapat kedua tu yang lebih kuat. Maknanya siapa yang berdoa kepada syekh yang dalam kubur tu, dia kata belum syirik. Tapi walaupun tidak syirik, dia kata tetap dosa besar. Dan dosa besar itu dia boleh membawa kepada syirik. Mana bahaya juga. Bahaya juga.
Contoh apa yang disebut dalam Majmu' Fatawa dia. Dia kata ats-tsaniyah, yang kedua, pendapat yang kedua dia. Ayyuqala lil mayyit awil ghaibi minal anbiya'i was salihin. Pendapat yang kedua ni kata apa? Dia kata dekat mayat ataupun dekat nabi ataupun orang-orang soleh yang ghaib, yang tak ada depan dia. Sama ada kita kata kat mayat orang dah mati, ataupun kita kata dekat nabi. Nabi tak ada kan sekarang kan? Nabi dah semua dah wafat kecuali Nabi Isa alaihissalam. Baik. Ataupun kita kata dekat orang soleh, tapi orang soleh tu dia tak ada depan kita. Dia tak ada depan kita, dia duduk tempat lain. Dia ghaib. Kita kata apa? Kita kata berdoalah kepada aku untuk aku. Berdoalah kepada Allah untuk aku. Kita pergi dekat kubur awliya, kita kata ya Syekh berdoalah kepada Allah untuk aku. Ataupun kita seru nama Nabi, tak kiralah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke, Nabi Yusuf ke, Nabi Sulaiman, Nabi Hud, Nabi apa sekalipun. Kita seru nama Nabi, Nabi Adam ke, Nabi apa, kita seru wahai Nabi Musa sebagai contoh, ataupun wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, doalah kepada Allah untuk aku. Ataupun yang ketiga tu, orang soleh, tapi orang soleh tu tak ada depan kita. Dia dekat mana? Dia tok guru kita, dia duduk kat Mekah sekarang ni buat haji. Kata wahai tuan guru, dia mana? Dia tak dengar, dia tak nampak kita, dia duduk di Mekah. Kita wahai tuan guru, berdoalah kepada Allah untuk aku. Seolah-olah tuan guru tu duduk depan kita. Ni tiga contoh yang disebut dalam Majmu' Fatawa. Ataupun dia kata berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, ataupun mintalah kepada Allah untuk kami. Dia kata sebagaimana yang sering kali, yang lazimnya diucapkan oleh orang-orang Nasara kepada Maryam dan lain-lain. Benda hak kita buat ni, contoh yang disebut dalam Majmu' Fatawa ni tuan-tuan, adalah amalan yang memang meluas dalam kalangan orang Nasara. Bila sebut Nasara, agama apa? Agama Kristian. Dia bukan agama kita. Bukan agama kita. Ni agama Kristian. Yang kita kata lakum dinukum waliyadin. Tak boleh kita nak bagi sama, kita lain. Bukan kita nak hina agama lain, tapi kita kena jelas. Agama kita lain, agama mereka lain. Dia tak sama, tak boleh sama. Maka apa kata dalam Majmu' Fatawa? Dia kata maka contoh yang seperti ini tidak diragukan lagi oleh orang-orang alim tentang tidak bolehnya amalan ini. Tak boleh. Dia kata tak boleh. Dan dia kata sebab apa tak boleh? Dia kata kerana itu termasuk bid'ah yang tidak pernah dilakukan seorang pun di kalangan salaful ummah. Tak ada. Nabi kita pun tak pernah buat, sahabat Nabi pun tak pernah buat, para tabi'in pun tak pernah buat. Yang kita nak pergi buat benda yang 3 generasi terbaik buat ni pasal apa? Sebab tu dia kata tak boleh. Di kalangan para alim ulama semua kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Alasan apa? Bid'ah. Sebab apa bid'ah? Kerana dia tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun di kalangan salaful ummah. Baik. Itu satu. Sekarang timbul soalan. Bukankah Nabi ni dia hidup dalam kubur dia? Jadi kalau Nabi ni hidup dalam kubur dia, kita bolehlah bercakap dengan dia. Bagi tahu apa hajat kita, bagi tahu dekat Nabi, sebab Nabi hidup dalam kubur. Bukankah orang yang mati syahid, para syuhada, hidup di sisi Tuhannya?
Maka para syuhada hidup di sisi Tuhan. Dia tak mati. Kita bolehlah minta dengan dia supaya sampaikan hajat kita kepada Allah. Soalan ni tuan-tuan telah pun dijangkakan. Maka apa jawab Syekh? Syekh kata wa kadzalikal anbiya'u was-salihun. Dia kata begitulah juga dengan para nabi, begitulah juga para nabi dan orang-orang saleh. Wa in kanu ahya'an fi quburihim, walaupun mereka hidup dalam kubur mereka sekalipun. Ini keistimewaan, kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para nabi. Mereka mati tapi mereka hidup dalam kubur, hidup di sisi Tuhan. Walaupun mereka itu hidup dalam kubur mereka, kan? Walaupun mereka hidup dalam kubur mereka, wa in quddira annahum yad'una lil ahya, walaupun mereka mampu mendoakan untuk orang yang masih hidup sekalipun. Kita kata dah dia hidup, dia boleh doa untuk kita. Maka Syekh kata walaupun dia mampu sekalipun untuk mendoakan kita, tapi tetap tak boleh kita seru dia untuk mendoakan kita. Tak boleh. Dan dia kata meskipun wa in waradat bihi athar, meskipun ada asar-asar yang menceritakan tentangnya, falaisa li ahadin ay yatluba minhum zalik, tetap tidak dibolehkan bagi sesiapa pun untuk memohon kepada mereka ini akan hal yang sedemikian. Tak boleh. Apa alasan Syekh untuk kata tak boleh? Dia kata walam yaf'al zalika ahadun minas salaf. Sebab apa dah alasan dia? Sebab tidak ada seorang pun di kalangan salaf yang melakukannya. Tak ada. Para salafus soleh tak ada seorang pun yang buat benda yang macam ni. Dan dia kata li anna zalika dzari'ah ila syirk. Dia kata sebabnya benda inilah yang jadi jalan yang membawa kepada syirik. Dia tak syirik lagi. Tuan-tuan kena ingat balik yang kita sebut awal-awal tadi. Syekh kata apa? Bagi dia pendapat kedua lebih tepat. Tidak syirik, tapi dia membawa kepada syirik. Sebab apa tidak syirik? Sebab kita minta bukan dengan patung berhala, kita minta dengan Nabi. Tidak syirik dia kata. Kita minta dengan aulia, dengan wali Allah dalam kubur. Tidak syirik dia kata. Kita minta dengan orang mati syahid. Tidak syirik. Tapi benda tu dia boleh membawa kepada syirik. Dzari'ah. Kan? Macam mana? Sebab dia membawa kepada apa? Wa ibadatihim min dunillahi ta'ala, kepada beribadat kepada mereka itu selain daripada Allah. Yang tu yang dibimbangi, yang ditakuti. Lepas tu ramai setengah orang dia buat contoh. Kalau kita boleh minta dengan dia untuk dia berdoa kepada Allah masa dia hidup, pasal apa pula tak boleh kita minta dengan dia masa dia mati? Biasa kan? Kita minta mak kita tolong doa untuk kita. Jadi kalau kita minta dengan mak kita tolong doa untuk kita masa mak kita hidup, kenapa tak boleh minta mak kita doa untuk kita masa mak kita mati? Kita jumpa dengan tok guru kita, kawan kita yang saleh. Kita kata tolonglah doa untuk anak Syekh. Anak ni tak berapa sihat ni. Kan? Nak masuk bilik OT, Dewan Pembedahan ni minggu depan. Tolong doa sikit. Buat semayang hajat ke apa ke. Jadi kalau masa dia hidup tu kita boleh pergi minta tolong dengan dia supaya berdoa kepada Allah, bila dia mati pasal apa pula tak boleh? Ini telah pun dijangkakan dan dibahaskan dalam Majmu' Fatawa. Dia kata apa? Dia kata berbeza halnya dengan permohonan kepada mereka pada waktu hidup. Itu tidak termasuk dalam syirik. Dia kata kalau hidup dia tak jadi syirik. Baik, pasal apa tuan-tuan? Kita tengok apa yang diulas dalam Majmu' Fatawa.
Dia kata berbeza halnya dengan apa yang diminta oleh salah seorang daripada mereka ketika hidupnya. Masa hidup beza, dia kata. Sama ada berupa doa, itu tidak sampai, tidak menyebabkan perbuatan itu jadi syirik. Dia kata sesungguhnya seseorang itu di kalangan Nabi dan orang-orang saleh tidak menjadi kebiasaan mereka ini disembah pada masa hidupnya, pada waktu kehadirannya. Biasa jadi syirik ni bila orang tu mati. Biasa jadi lagu tu. Masa dia hidup, tok guru tu hidup, dia syirik ni dia tak jadi lagi. Dia kata, berbeza halnya dengan doa mereka selepas kematian mereka. Kematian siapa? Kematian para anbiya, dengan kematian orang soleh. Maka itu merupakan sebab yang membawa kepada syirik. Begitu juga doa mereka pada waktu ketidakhadiran mereka, masa mereka duduk tempat lain, tiba-tiba kita seru dia, kan? Maka itu juga merupakan sebab yang membawa kepada syirik. Sesiapa yang melihat seorang nabi ataupun seorang malaikat, satu malaikat di antara para malaikat, dan dia berkata kepadanya, berdoalah untuk aku, maka itu tidak sampai membawa kepada syirik. Katalah kita hidup zaman Nabi, kita jumpa dengan Nabi, kan? Ataupun kita ni contohnya, seandainya kita diberi keistimewaan dapat jumpa malaikat, katalah dapat jumpa malaikat, depan-depan dapat jumpa malaikat, mustahil ke tuan-tuan? Mustahil ke dapat jumpa malaikat? Tidak. Sebab Quran cerita kisah orang dulu-dulu yang mana malaikat menjelma datang kepada mereka, kan? Sama ada dua keadaan, sama ada malaikat datang menyampaikan berita gembira, kan? Sebagaimana kisah nabi-nabi, Nabi Zakaria dan sebagainya sebagaimana Maryam dan lain-lain yang membawa rezeki, makanan dan sebagainya. Ataupun malaikat datang membawa berita buruk, kerana kaum itu akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kemungkinan manusia dapat jumpa dengan malaikat, benda yang pernah berlaku. Maka Syekh kata, kalau kita dapat jumpa dengan malaikat, kita cakap kepada malaikat supaya malaikat itu berdoa kepada Allah, maka yang tu dia tidak sampai jadi syirik. Dia tak jadi syirik, kecuali bila orang tu tidak ada depan dia. Maka inilah yang sering kali berlaku. Benda yang banyak berlaku ni bila orang tu tidak ada depan kita. Hak ni yang sering kali berlaku. Baik, kita tengok apa alasannya. Sebab apa bila masa kawan tu hidup tak apa, masa kawan tu mati tak boleh? Sebab apa? Ini disebut dalam Iqtida' As-Siratul Mustaqim. Ini kerana apa? Kerana seseorang yang mencari-cari tempat untuk sembahyang padanya. Ada orang dia nak buat ibadat, dia nak semayang, nak buat ibadat, dia cari tempat untuk dia semayang, untuk dia buat ibadat. Merupakan sebab yang dapat menjadikan perbuatan, membawa kepada perbuatan, menjadikan tempat itu sebagai masjid. Dia duduk cari-cari ni, akhirnya tempat tu dia jadikan masjid. Dan yang inilah menjadi tasyabbuh, jadi sama, serupa dengan ahli kitab yang kita dilarang untuk tasyabbuh kepada mereka. Dan itu juga merupakan sebab yang membawa kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dia. Tuan-tuan buat surau ni pasal apa? Kita buat masjid ni pasal apa? Sebab tu tanah yang kita dapat, wakaf apa semua, ruang yang kita ada orang nak derma apa semua, ada orang bagi tanah. Tapi ada orang dia jadikan itu sebagai masjid. Sebab apa? Sebab ada kubur yang dia anggap sebagai aulia. Ini masalah. Ini masalah.
Kita bina masjid tadi sebab ada kubur, maka kubur tu berada dalam masjid. Maka ada soalan ditanya kan, kepada lajnah daimah, apakah kita buat patung makhluk bernyawa itu termasuk kufur akbar, kufur asghar ataupun maksiat? Dia kata apa? Bukan kufur akbar, akan tetapi perbuatan itu termasuk kemaksiatan yang besar. Kan tuan-tuan tengok ada orang buat patung kan, buat lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa. Pasal apa dia kata? Kerana ada ancaman yang sangat keras terhadapnya dan laknat bagi orang yang membuat patung itu, membuat bentuk itu. Meskipun demikian, hal itu merupakan sebab yang dapat menyebabkan berlakunya syirik akbar. Tapi Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barak, dia kata apa? Dia kata perbuatan tu dia tak jadi syirik akbar. Sebab apa? Dia kata kerana sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang berpendapat dalam beberapa tempat dalam kitabnya pasal minta dengan mayat ni supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata merupakan salah satu perantara daripada penyebab yang menjadikan syirik. Jadi dia kata itu tidak syirik tapi boleh menyebabkan syirik. Baik, pasal apa? Dia kata perkataan, contohnya imam kan yang berpendapat kata syirik. Dia kata perlu dilihat kembali kerana orang yang berdoa ini, orang yang berdoa tadi, dia menyangka mayat boleh dengar doa dia. Sebab tu dia sebut dekat mayat, wahai syekh, mintalah kepada Allah. Pasal apa dia bercakap kepada syekh sedangkan syekh itu mati? Sebab dia menyangka bahawa syekh itu boleh dengar. Dan telah ada riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mendengar sebagaimana dikatakan oleh sebahagian ulama. Maka dia kata apa? Orang tersebut sesat lagi mubtadi' dan perbuatannya itu adalah boleh menyebabkan berlakunya syirik. Jadi itu alasan dia kenapa dia kata tidak syirik tapi boleh menyebabkan berlakunya syirik. Dan Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata apabila orang yang diminta doa itu telah mati dan dia yang hidup memanggil, menyeru berdoa di sisi kubur orang yang dah mati, dia kata ini bukanlah termasuk syirik, akan tetapi bid'ah. Dia kata bukan syirik tapi bid'ah. Maka bagaimanapun dia kata sudah sepatutnya bagi orang-orang yang beriman untuk menjauhi daripada amalan berdoa dengan menyeru nama lain selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia kata amalan yang lebih sederhana, tidak melampau, tidak berlebih-lebihan kan. Itu yang penting tuan-tuan sekalian. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, sidang hadirin mukminin, berkenaan dengan amalan yang ada kaitan dengan mayat. Kekeliruan yang sering kali berlaku ialah apakah amalan yang kita buat yang boleh memberi manfaat kepada orang yang dah mati. Ayah kita dah mati, mak kita dah mati, kita nak buat satu amalan yang mana amalan tu boleh bagi manfaat kepada dia. Sebab kita sayang ke ayah kita, kita sayang dekat ibu kita, maka tanda kita sayang dekat dia tu macam mana kita nak buat sebagai tanda kita sayang kat dia. Yang menjadi ijma' di kalangan ulama Islam, yang ni ijma', tak ada khilaf, ialah sedekah atas nama mayat. Hak ni tak ada khilaf. Tuan-tuan sedekah bagi pihak mayat atas nama mak kita, atas nama ayah kita, yang ni semua ulama setuju. Itu memberi manfaat kepada arwah ayah ataupun mak kita ataupun ahli keluarga kita. Sebab apa? Sebab seorang sahabat Nabi nama Sa'ad, dia kata, ya Rasulullah, inna ummi, dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu aku ni dia mati secara tiba-tiba.
mak dia mati secara tiba-tiba. Mati tiba-tiba ni tuan-tuan, mati cara mengejut ni banyaklah berlaku, kan. Kalau mati yang secara tidak tiba-tiba ni, at least kita dari segi psikologi tu lebih bersedia, ataupun kita dah plan, kita dah ada plan kita, sebab dia sakit dah lama dah, kita dah ada plan. Tapi yang jadi masalah ni tuan-tuan, ada ketikanya ahli keluarga kita ni sihat, elok-elok, tak ada masalah apa-apa, tiba-tiba mati. Ada mati masa tidur, ada yang mati kemalangan, ada mati yang tak tahu sebab apa, macam-macam lah mati yang tiba-tiba. Jadi saat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu aku mati secara tiba-tiba. Seandainya dia ni boleh cakap, tentu dia akan bagi tahu, dia akan sedekahkan harta dia. Jadi dia kata, apakah ada manfaat jikalau aku bersedekah untuk ibu aku? Dia kata, kan, dia nak sedekah untuk mak dia. Maka Nabi jawab, ya, dia ada manfaat. Maka yang ni tidak ada khilaf di kalangan para ulama, kan. Samalah juga badal, kan, upah haji, kan. Upah haji yang tu tak ada khilaf, kan, ada manfaat. Ataupun kita sembelih korban, kan, atas nama dia, mendoakan dia, yang tu tak ada khilaf lah, mendoakan si mati. Yang ni semua ada manfaat untuk si mati dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Cuma yang ulama berbeza pendapat, contohnya ialah kita berpuasa bagi pihak mayat. Hak ni ada khilaf. Ada ulama yang setuju, ada ulama yang tidak setuju. Kita puasa bagi pihak arwah, khilaf. Ataupun kita semayang sunat untuk dia. Kita bangun tengah malam, buat 2 rakaat. Pasal apa buat 2 rakaat? Ni semayang ni untuk mak aku. Mak kita tu dah mati dah, kita buat untuk dia. Hak ni khilaf. Hak ni ulama khilaf. Ataupun kita buka Quran. Habis kuliah malam ni kita buka Quran, kita baca Quran. 1 muka surat. Baca 1 muka surat, kita niat pahala ni untuk arwah ayah kita ataupun arwah mak kita. Hak ni ulama khilaf. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apa tujuan kita cerita benda ni tuan-tuan? Supaya tuan-tuan boleh letak keutamaan dari segi nak buat baik kepada arwah mak dengan ayah. Tuan-tuan nak bagi keutamaan yang mana? Nak bagi keutamaan amalan yang disepakati oleh para ulama, yang ulama ijma', yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ataupun tuan-tuan nak sungguh-sungguh buat amalan untuk arwah dari sudut amalan yang ulama berbeza pendapat. Tepuk dada, tanya diri sendiri, nak pilih hak mana? Bukan kita larang, tak, tapi tuan-tuan nilai, tuan-tuan timbang. Jadi siapa nak puasa untuk arwah, dia kena fikir, hak ni ulama khilaf. Nak sembahyang sunat untuk arwah, kena timbang. Nak baca Quran untuk arwah, kena timbang. Sebab dia menjadi khilaf. Tapi sedekah untuk arwah tidak ada khilaf. Kan? Tuan-tuan ada duit RM100, kebetulan ada mak tahfiz ke, ada orang miskin ke apa ke, ataupun orang ada nak operate ke apa ke, orang kemalangan ke apa, kita bagi duit. Masa kita bagi duit tu untuk arwah mak, yang tu tak ada khilaf. Yang tu tidak ada khilaf. Maka amalan tadi yang kita baca tadi, yang kata puasa, sembahyang sunat, apa semua, baca Quran tadi, ini menjadi perbezaan pendapat. Pendapat yang pertama kata ada manfaat untuk orang yang dah mati. Ada, dia kata manfaat. Contohnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan sebahagian ulama Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i, tapi ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, puasa tadi, sembahyang sunat tadi, baca Quran tadi tak sampai kepada mayat. Tak sampai. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri kata tak sampai. Siapa yang baca Quran, dia hadiahkan pahala kepada mayat. Imam Syafi'i kata tak sampai. Tapi ada ulama Syafi'iyah kata sampai. Dan pendapat yang masyhur
dalam mazhab Imam Malik pun kata tidak sampai. Itu contoh kan apa yang seringkali menjadi perbahasan. Yang kedua, benda yang berlaku dalam masyarakat kita ialah keluarga mayat buatkan makanan, jamu orang makan. Keluarga mayat. Yang ni pun kontroversi lah. Yang ni sering kali jadi polemik. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tak apa, kita mengaji, kita nak cerita je. Tuan-tuan timbang. Kan? Bila kita ada ahli keluarga kita mati, maka apakah menjadi amalan yang terpuji untuk kita sebagai keluarga yang mengalami kematian? Kita buat makanan, jamu orang makan. Atau ada amalan lain yang lebih baik daripada itu. Jadi bila ada keluarga mayat, dia buat makan, lepas tu dia panggil orang datang rumah, jamu makan. Ini termasuk perkara yang dipertikaikan oleh ramai ulama, termasuk ulama dalam mazhab Syafi'i. Kan? Kenapa? Kerana Jarir bin Abdullah dia kata apa? Dia kata kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sana'atuhum ta'am linnas min niyahah. Dia kata kami menganggap berkumpul di rumah tempat kematian mayat itu dan keluarga mayat itu buat menyediakan makanan, ini termasuk niyahah, maknanya meratapi mayat yang dilarang dalam agama. Itu tak boleh. Saya pernah pergi ke Jengka, Pahang. Ada berlaku kematian. Saya pun pergilah ziarah. Tengok ada air sirapnya, ada bihunnya, apa semua. Jadi saya ni tuan-tuan, kalau boleh saya tak mau makan lah. Kan? Kalau boleh saya tak mau makan di tempat kematian, kalau boleh. Tapi masa duduk ni dia orang kata makan. Dia kata. Saya tanya, ni air sirap ni dari mana? Bihun ni dari mana? Dia kata jiran-jiran pakat bawa, dia kata. Oh, saya kata bukan keluarga mayat. Dia kata dah, kami tak buat macam tu. Dia kata kami kat sini jiran-jiran semua pakat bawa bagi keluarga makan. Bagi keluarga pakat makan. Lepas tu siapa-siapa yang datang pun, yang datang jauh, yang lapak ke haus ke apa, boleh minum. Ni hak betul. Sebab keluarga tu dah sedih, dah susah dengan mayat, masalah mayat, pengurusan jenazah apa semua. Hak datang daripada jauh ni macam-macam lah kesusahan. Maka alangkah bagusnya bila jiran tetangga ni pakat tolong seorang sikit. Itu mengurangkan beban yang ada atas bahu keluarga yang terlibat. Tapi yang ni dia tak begitu meluas lagi dalam masyarakat kita, tapi sudah mulai mendapat sambutan. Kita kena timbanglah, kawan tu dah lah susah, sedihnya apa semua, apatah lagi yang mati mengejut dan sebagainya. Jadi kalau kita pakat seorang sikit, ada yang bagi air sirap, ada yang bagi apa semua ni, maka ringan beban dia. Kalau kita nak pahala daripada Allah, ini cara dia. Ini cara dia. Bahkan yang dianjurkan dalam syariat ketika mana berlakunya kematian adalah orang lain. Itu yang dianjurkan. Orang lain yang menyediakan makanan kepada keluarga mayat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda mendengar kematian Ja'far bin Abi Talib. Apa kata Nabi? Nabi kata isna'u li ahli Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum. Berilah makan, sediakanlah makan untuk keluarga Ja'far, kerana mereka pada ketika ini sibuk dengan kematian Ja'far. Cantik tuan-tuan. Dia orang ni duk sibuk, duk urus mayat apa semua begitu begini. Kita pun sediakan makanan untuk mereka. Itu lebih menunjukkan bagaimana kita ni prihatin kepada keluarga yang mengalami kematian, daripada kita bebankan mereka untuk buat kenduri, untuk jamu orang yang datang. Susah tuan-tuan. Saya tak kata kat orang lain, saya sendiri pun kalau dengar kawan-kawan nak datang rumah tuan-tuan, letih. Orang nak datang rumah letih tuan-tuan. Saya tak tahu lah tuan-tuan letih ke tak. Saya kalau kawan nak datang rumah, saya letih.
Sebab apa? Nombor satu nak kena cuci rumah. Itu benda biasa. Toilet nak kena tengok ada kotor kat mana apa semua. Tu pun kadang-kadang terlepas-terlepas pun ada. Kadang-kadang tak sempat lah apa semua. Bak cuci rumah satu hal. Tu tak cerita lagi bak makan. Kita duduk kat rumah, kita makan lebih kurang je. Tuan-tuan makan kat rumah apa? Sekali makan apa, berapa jenis lauk? Ni kau orang belah bayang lepas ni penuh meja. Setiap kali makan penuh meja. Tak. Kita makan simple je kat rumah. Saya kadang-kadang ada nasi putih, ada kicap, ada telur, cukup lah. Kadang-kadang ada ayam goreng sikit, cukup lah. Kan? Simple je. Takkanlah nak suruh isteri masak 4-5 lauk sekali masak. Ustaz, saya tengok dekat Facebook tu isteri orang lain apa masak. Bohong lah. Dia ambil gambar Google mana dia pergi letak dalam tu. Dia kata dia masak ni lah apa pun nak. Bohong lah. Sekali boleh buat lah. Takkanlah lunch pun macam tu, dinner pun macam tu. Esok pula lunch pun macam tu juga, dinner macam tu. Breakfast dengan atung elok timun apa semua, gunting bagi apa semua. Tak ada. Mengarut lah tuan-tuan. Jadi bila tetamu nak datang rumah, letih. Isteri kata, abang nak kena beli benda ni, benda ni. Kena beli. Ayaknya apa? Ayak dua jenis, hak panas pun ada, hak sejuk pun ada. Letih tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita beli siap apa semua order, senang bawa balik rumah. Itu bukan kematian, itu kawan nak datang rumah. Letih. Cuba tuan-tuan bayang, kalau berlaku kematian dalam keluarga kita, kita nak kena siapkan benda-benda makan ni. Sangat membebankan. Baik, sangat membebankan. Itu isu penyediaan makanan. Seterusnya ialah isu amalan baca Quran di sisi kubur. Baik. Membaca Quran secara berterusan. Baca Quran, duk tunggu kubur. Kadang-kadang tu dia ada baton, pass baton. Lepas orang ni baca, orang ni pula baca, orang ni pula baca, kan? Berterusan. Amalan seperti ini tidak pernah dikenali pada zaman salafus salih. Dia kemudian ni dia datang idea macam-macam tuan-tuan. Orang kita ni memang baguslah dalam bab buat benda-benda bid'ah ni bagus. Tapi jangan bab agama sudah. Bab ibadat jangan buat bid'ah. Benda lain tak apa, tapi tu pun kena ikut undang-undang juga. Tuan-tuan nak modify kereta, modify biar, tapi pastikan JPG lepas. Ni dah engineer buat elok dah kereta tu, dia potong spring kereta tu. Lepas tu sagat pula, lepas tu bincang pula macam mana tak mau bagi sagat. Ni orang kita dia cerdik sangat. Tayar tu elok dah, tegak 90 degrees. Apa dia buat? Dia pergi kangkangkan tayar kereta tu. Duduk atas jalan kita tengok tu dia, kan? Tak apalah, hang buatlah macam mana sekalipun, yang penting jangan langgar undang-undang. Kalau undang-undang bagi, buat pi. Benda yang tak merugikan silakan. Hak yang merugikan jangan. Tapi agama ni tuan-tuan, dia tak kira gitu. Agama ni tak boleh. Dia tak boleh. Kita saja-saja tanpa ada dalil kita nak buat, tak boleh. Maka amalan membaca Quran secara berterusan di kubur tidak pernah dikenali sebagai amalan para salafus salih. Walaupun demikian, bukan kata ulama ijma' dalam masalah ni, ada khilaf. Kita kena cerita ada khilaf. Ulama khilaf dalam masalah baca Quran di kubur. Contoh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad kata tak boleh. Tapi Imam Ahmad dia kata nak buat juga bolehlah. Dia ada keringanan sikit. Dia ada keringanan sedikit tentang hal ini. Tetapi soal ini satu benda yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian kita ambil poin satu lagi, iaitu apakah mayat dapat pahala kerana mendengar Quran yang dibacakan kepadanya. Yang duk pi baca Quran tepi kubur ni dia ada sebab. Tadi kita dah cerita, amalan baca Quran tepi kubur ni ulama khilaf. Ramai yang larang, tapi ada juga kata boleh buat. Tapi ulama dulu-dulu tak buat benda ni. Sekarang ni lagi canggih.
Dia pergi pasang apa saya tak tahulah, macam radio ke macam apa kan, bagi dengar je baca Quran. Ni masalah orang kita. Masa hidup dia tak mau baca Quran. Bila dah mati barulah nak pergi pasang benda tu. Tak apalah, dia mungkin menyesal ke apa, tetapi cara tu betul ataupun tidak, yang tu yang kita nak belajar, tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita bacakan Quran kepada kubur tadi, tak kiralah sama ada kita upah orang pi baca atau kita pi pasang satu mesin ke apa, alat device supaya sentiasa memperdengarkan Quran. Saya tengok setengah-setengah masjid, tuan-tuan, ni orang kaya. Saya minta maaf lah, saya bukan nak condemn orang kaya, tapi setengah-setengah orang kaya ni dia buat masjid besar-besar, lepas tu dia letak kubur dia dan keluarga dia depan kiblat masjid. Ni melampau. Saya pergi tengok kubur tu kosong lagi. Saya kata tak ada kubur, ada satu dua aja yang dah ada mayat, dah ada jenazah. Hak lain kosong. Saya tanya ke AJK kata dia orang bu awal-awal. Orang luar tak boleh tanam kat situ, keluarga dia aja. Baguslah dari segi niat dia tadi. Cuma apakah kaedah tu betul ataupun tidak? Sebab kita dilarang solat menghadap ke arah kubur. Yang pergi letak betul-betul depan kiblat tu pasal apa? Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Dia gini, tuan-tuan. Ni logik je. Kalau tuan-tuan mati, duduk dalam kubur. Tuan-tuan duduk dalam kubur seorang ke ramai dalam kubur? Seorang. Bila seorang dalam kubur, tuan-tuan nak duduk kat mana? Nak duduk kat belakang masjid ke? Nak duduk kat tepi ke? Nak duduk kat depan? Duduk depan lah supaya orang tengok. Kan? Duduk kat belakang lagi jadi apa-apa masalah juga. Dia duduk kat depan. Hal ni masalah dia pasal Nabi larang kita sembahyang menghadap kubur. Itu masalah dia. Yang kita pula bila nak duduk dalam kubur, kita nak duduk depan orang sembahyang. Baru kita rasa berani sikit. Dalam kubur tak tahu lagi nasib macam mana. Tapi kita guna logik. Yang tu yang salah. Salah, tuan-tuan. Letak kubur, sengaja pergi letak kubur depan kiblat masjid, itu salah. Baik, balik pada cerita kita ini. Bila kita pergi perdengarkan bacaan Quran kepada mayat, apakah mayat mendapat pahala? Kan? Apakah mayat dapat faedah, manfaat bila dia dengar Quran? Apakah dia dapat pahala? Maka yang ini satu kekeliruan dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut hadis idza mata ibnu Adam, kan, yang kita biasa mengaji tu, jika manusia tu mati, amalan dia terputuskan. Amalan dia terputus illa min salas, kecuali 3. Iaitu sedekah jariah dia, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan dia. Maka dengan sebab itu tak ada manfaat, tidak ada pahala, kan, bagi mayat, sebab dah terputus, amalan dia sudah terputus. Ibadat ni kita nak pahala, tuan-tuan, masa kita hidup, kita buatlah amalan sebanyak yang mungkin, sebaik yang mungkin. Baik. Maka selain daripada itu, perbuatan orang-orang kita yang mempunyai kecenderungan untuk membina masjid di tempat perkuburan itu adalah dilarang dalam agama. Tuan-tuan pergi dekat Melaka, kan, tempat-tempat tourist attraction, Kota Famosa lah apa semua, tuan-tuan tengok. Ada tempat padri dia apa semua, tuan-tuan pergi tengok. Kan? Dia orang bina bangunan, dia orang buat tempat untuk ibadat. Pasal apa? Kat situ ada kubur padri dia. Sebab itu kita kata tasyabbuh. Kita tak boleh tasyabbuh, kita tak boleh menyerupai agama lain. Kan? Agama kita larang kita buat tempat ibadat di kubur. Kubur ni kita pergi doakan dia. Yang tu betul. Dia ni ahli keluarga kita ke, dia anak kita ke, dia pasangan kita ke, dia tok guru kita ke, kita pergi doakan dia. Katalah macam saya, tuan-tuan, guru Quran saya teringat sangat kat dia. Sebab jasa dia tu banyak dalam diri saya ni, jasa dia sangat banyak. Jadi bila saya pergi ke kubur dia, walaupun dia lebih alim daripada saya, tapi bila saya pergi ke kubur dia, saya tak minta dia doa pada Allah, tak. Tapi saya mendoakan supaya Allah Ta'ala ampuni dosa dia.
supaya Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia, supaya Allah Ta'ala jadikan kuburnya itu sebagai salah satu daripada taman syurga, supaya Allah Ta'ala buka pintu syurga, dia boleh nampak tempat kediaman dia dalam syurga nanti. Itu yang kita doa. Bukannya kita doa, bukannya kita minta dengan dia berdoa kepada Allah. Itu bukan amalan salafus salih. Itu adalah amalan yang boleh menyebabkan syirik. Jadi kita kena bezakan benda tu. Maka dia kata apa? Maka berkaitan dengan hal ini, para ulama mengatakan tak boleh, dilarang kita membangunkan masjid di atas kubur. Ini tidak dibolehkan. Seluruh ulama Islam melarang perbuatan sedemikian. Sebab ada hadis, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Sebab apa Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani? Allah Ta'ala melaknat mereka sebab apa? Sebab mereka ini menjadikan kubur, kan, kubura anbiya'ihim masajid yuhadziru ma fa'alu. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Allah memperingatkan apa yang mereka telah lakukan. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita ni, jangan duk tiru apa yang telah mereka lakukan. Baik, dan begitulah Aisyah radhiyallahu anha pun kata benda yang berkaitan, walaula zalika, seandainya bukan kerana larangan Nabi pasal masjid ni dibina atas kubur, tentu kubur Nabi akan dikeluarkan. Akan tetapi perkara ini dilarang kerana ditakutkan kalau kuburnya dijadikan masjid. Jadi kalau tuan-tuan tengok kubur Nabi kita sekarang ni sudah berada dalam Masjid Nabawi. Itu pun para ulama berbeza pendapat tentang bila berlaku pembesaran Masjid Nabawi, akhirnya kita nampak seolah-olah dia berada dalam masjid. Cuma ulama yang menyokong pembesaran masjid itu, mereka mengatakan kerana kita buat dinding, kan, walaupun nampak macam berada dalam masjid, tapi kerana kewujudan dinding itu, dia tidak menjadikan dia berada dalam masjid. Dia berada dalam masjid kalau kita nampak kubur tu kat situ, tidak ada pemisah. Dinding tu menjadi pemisah. Dia macam tuan-tuan buat toilet. Ni masjid kita, ni surau kita, sebelah dinding tu ada toilet. Apakah toilet tu dikatakan berada dalam surau kita? Tak. Kita tak kata bahawa toilet itu berada dalam masjid. Sebab apa? Sebab dipisahkan oleh dinding. Maka dengan sebab itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Albani rahimahullahu taala antara ulama contemporary yang tetap bertegas kata tak boleh sebab dia dikira masih termasuk dalam masjid. Tapi ramai juga ulama-ulama Saudi yang mengatakan bahawa sebab ada dinding itu, maka dia tidak dianggap sebagai berada dalam Masjid Nabawi. Itu ada perbezaan pendapat tentang kedudukan terkini maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pentingnya tuan-tuan sekalian, kita dilarang daripada bila jumpa saja kubur yang dianggap sebagai kubur aulia ke kubur orang soleh ke, kita pergi buat masjid dan kubur itu berada dalam masjid, maka itu perbuatan itu dilarang. Sekadar itu tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Jadi khulasah dia, ringkasannya ialah yang pertama yang kita sebut tadi, iaitu amalan yang semakin dipopularkan sekarang, iaitu meminta kepada orang yang dah mati, merupakan perkara yang dilarang oleh para ulama. Cuma yang ulama berbeza pendapat ialah apakah dia syirik ataupun dia dosa besar membawa kepada syirik. Dan juga apa yang kita sebut tadi, iaitu perbuatan di kalangan masyarakat kita dalam memilih amalan yang boleh memberi manfaat kepada mayat, maka yang disepakatinya adalah sedekah. Sedekah tidak ada khilaf. Kita sedekah bagi pihak si mati, tetapi yang menjadi perbezaan khilaf di kalangan para ulama ialah puasa bagi pihak si mati, sembahyang sunat bagi pihak si mati, dan membaca Quran bagi pihak si mati. Itu khilaf di kalangan para ulama. Dan juga tentang soal buat kenduri, buat makan, jamu orang makan yang dilakukan oleh keluarga si mati, dan juga baca Quran di sisi kubur si mati. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.